ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أنت سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر بتمم بالخير. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala kepada pagi ini kita dapat bersama-sama dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada pagi ini kita akan sebut berkenaan dengan usul yang ke-8. Selepas daripada kita telah sebut berkenaan dengan kefahaman ayat sebelum dan ayat selepas bagi menentukan makna perkataan dan juga makna ayat supaya tidak terlihat, supaya tidak kelihatan tergantung di dalam satu situasi ayat. Pada hari ini usul yang ke-8 itu memahami Al-Quran berdasarkan tertib turun ayat dan surah, iaitu fahmul Quran ala saw'it tertib wan nuzuli, memahami Quran berdasar tertib turun ayat dan surah. Baik, Al-Quran boleh difahami dengan dua cara. Yang pertama, memahaminya berdasar tertib turun ayat-ayat Al-Quran pertama. Yang kedua, memahami berdasarkan tertib yang terdapat dalam mushaf Al-Quran yang ada di hadapan kita sekarang. Baik, memahami Al-Quran berdasar tertib turun ayat-ayatnya merupakan usul ke-8 bagi tafsir Al-Quran yang baik. Untuk mengetahui tertib turun ayat-ayat Al-Quran dan surah-surahnya, Anda tidak tidak mestilah mengetahui sebab-sebab turunnya, itu asbabun nuzul. Asbabun nuzul terlebih dahulu, dan ia dapat dipastikan apabila anda betul-betul mahir tentang sirah Nabi SAW, semua peristiwa yang berlaku kepada Nabi SAW semasa baginda berada di Mekah perlu diketahui dan dipastikan kesehatannya. Demikian juga dengan peristiwa yang berlaku kepada baginda semasa di Madinah. Anda perlu sedar bahawa Al-Quran baru turun ke dunia setelah Nabi SAW dilantik menjadi Rasul ketika berumur 40 tahun. Al-Quran turun kepada baginda secara beransur-ansur. Ia turut sejajar dengan perjalanan hidup baginda. Oleh itu, orang yang cuba memahami Al-Quran tanpa pengetahuan sirah, itu perjalanan hidup Nabi SAW, bukan sahaja akan kecundang, malah akan tersasul jauh dari kebenaran. Bukan ia sahaja akan tersesat jalan, malah menyesatkan orang lain, menyesatkan pula orang-orang lain. Baik, dan dengan berpandukan riwayat-riwayat sahih berhubung dengan sebab-sebab turun ayat-ayat atau surah-surah, akan mudahlah kepada anda memahami Al-Quran. Baik, dalam usul yang ke-8 ini, faham Quran dengan cara tertib ayat diturunkan, dengan cara tertib ayat diturunkan dan juga surah. Jadi dua perkara yang boleh kita faham, dua cara. Yang pertama, tertib ayat Quran dan surah Al-Quran. Yang kedua, memahami tertib yang terdapat dalam mushaf Al-Quran di hadapan kita. Tertib yang tadi susun ataupun tertib berdasar kepada peristiwa dan juga berdasar kepada asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu makna apa? Sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat. Kita dah sentuh benda tu, asbabun nuzul ni kita dah sentuh. Sebab turunnya ayat ni, kalau tuan-tuan ingat saya sebut dah, ada pertanyaan, ada nak menyelesaikan masalah hukum, itu di antara benda yang kita boleh rujuk di peringkat awal kita mengaji tu. Ingat ke tak lagi, tak tahu tu.
Sebabnya ada pertanyaan. Bila ada pertanyaan, maka ada jawapan. Di sana ada sirah, sejarah macam mana orang boleh tanya satu perkara tu. Macam mana Nabi, reaksi Nabi bila orang tanya tu. Dan mengetahui asbabun nuzul ini salah satu daripada perkara yang dia kena berganding dengan sirah. Dan nak tahu sirah tu, kita kena rujuk pada hadis yang sahih, asbabun nuzul yang sahih di dalam riwayat-riwayat yang telah disebutkan. Baik. Baik, sekarang ni kalau kita tengok dalam perjalanan hidup Nabi ni, sebelum jadi Nabi, dia tidak ada syariat lagi, dan kita pun tidak pakai syariat sebelum umur 40 tahun. Bila lepas daripada umur 40, itulah yang kita pakai apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sama ada perkataan dia, perbuatan dia, dia ditulis semasa Nabi dari sudut syariatnya lepas umur 40, masa umur 40 ke atas. Belum daripada umur 40 tu hanya sirah yang memperkatakan Nabi duduk dengan siapa, takwaan Nabi nama apa, sifat-sifat mulia Nabi masa kecil, pergaulan Nabi masa kecil macam mana. Sehinggalah kepada Nabi dewasa, Nabi berkahwin dengan Khadijah, Nabi pergi berniaga dan sebagainya. Lepas umur 40 tu, umur 40 tahun, start mula daripada 40 tu, turun ayat Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq, nanti jadi Nabi sehinggalah kepada ayat yang terakhir. Tu semua tu sirah untuk jadikan syariat itu telah pun bermula. Baik, kita buat gambar rajah sikit supaya kita tengok dengan jelas. Ni usia Nabi, ya. Zaman Nabi umur 40 tahun. Sini ni adalah riwayat hidup Nabi yang tidak dijadikan sandaran syariat. Lepas pada umur 40 atau umur 63 tahun, ni adalah riwayat yang dijadikan okey. Senang ni nampak. Belum ada ni, ada ni masa Nabi kecil, ibu Nabi, atuk dia, bapa saudara, masa ni berniaga, bermain kanak-kanak. Ni siapa lah umur ni, berkahwin dengan Khadijah. Tulisan doktor lah, faham tak tahu. Baik, tu ni. Kemudian start daripada umur 40 ni, ayat yang pertama itu Iqra. Ni ayat pertama mula umur 40. Masa ni ayat pertama ni nak pergi kepada suruhan yang kedua, tak ada apa lagi ni. Nabi duduk tengah, orang panggil masa tu duduk tengah, tertanya-tanya lagi siapa. Kemudian turunlah ayat
Ya ayyuhal muddaththir. Muddaththir, suratul muddaththir. Ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir. Kum fa'anzir. Ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir. Start daripada sini. Di zaman era dakwah Nabi, zaman era dakwah sini 13 tahun di Makkah. Kemudian daripada Makkah ini berpindah ke mana? Pindah ke Madinah. Berpindah ke Madinah. Pindah ke Madinah, duduk Madinah di sini 10 tahun. Itu gambar rajah lebih kurang. Baik, riwayat hidup Nabi yang tidak dijadikan ni biasa, cerita biasa. Walaupun tidak dijadikan hujah syariat, tapi di sini ada akhlak mulia. Contohnya gelaran Al-Amin pada Nabi. Sini. Di masa duduk sini ni 40 tahun usia Nabi SAW, dan usia 40 tahun ni merupakan usia yang matang. Usia matang 40 tahun ni. Lepas tu bila tu Iqra ni adalah ayat supaya Nabi baca, sedangkan Nabi tidak pandai membaca, tanda Nabi menjadi Rasul. Itu ayat yang kedua, ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir. Wahai orang selimut, bangun dan beri ingatan. Masa ni tugas dakwah. Dakwah di peringkat awal ni adalah dakwah sir. Dakwah peringkat awal, dakwah yang sir. Sir apa makna? Rahsia. Dakwah secara rahsia. Kemudian barulah suruh dakwah secara terang-terang. Baik. Di sini ni 40 tahun ni sini sampailah ke sini. Baik. Ini orang panggil ayat Makkiyah ataupun ayat diturunkan di Makkah. Kalau nak kata di Makkah ni tak berapa tepat sebenarnya. Ayat Makkiyah ni istilah dia adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Di sini ni sampai Nabi wafat ni umur 63. Ni adalah ayat Madaniyah ataupun ayat yang diturunkan atau selepas hijrah. Baik. Itu gambar rajah lebih kurang. Allahu Akbar. Kalau kita perhatikan perjalanan hidup Nabi itu ada sirah. Ada sirah. Maka sirah itulah perlu kita ketahui dengan secara sahih dan tepat. Yang kadang-kadang sirah itu memainkan peranan sebab turunnya ayat. Contohnya kalau ayat peperangan, ayat peperangan, ada sahabat yang di pulau dalam peperangan, dalam kerana melengah-lengahkan perang. Di sana ada riwayat sirah.
Riwayat itulah yang kita perlu perhatikan sama ada sahih ataupun tidak dalam menerangkan bab berkenaan dengan sirah, untuk kita huraikan apa yang berlaku berdasar kepada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Baik. Surah-surah Makkiyah dan surah-surah Madaniyah. Para pelajar mesti terlebih dahulu mengetahui dan memahami tertib surah-surah Makkiyah, kemudian tertib surah-surah Madaniyah. Apa yang dimaksudkan dengan surah-surah Makkiyah? Diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah adalah Makkiyah. Sama ada ia turun di Mekah ataupun di tempat lain. Sama ada turun di Mekah ataupun tempat lain. Dan dimaksudkan dengan surah Madaniyah pada surah diturunkan kepada Nabi selepas hijrah ke Madinah. Sama ada ia memang diturunkan di Madinah ataupun luar Madinah. Surah yang paling akhir dengan lengkap kepada Nabi SAW itu An-Nasr, idza jaa nasrullah. Paling akhir ia diturunkan kepada Nabi SAW di Mina. Mina ni di Mekah. Sewaktu peristiwa Hajjatul Wida, haji wada, itu haji perpisahan yang berlaku pada tahun yang ke-10 Hijrah. Itu tahun nak dekat dengan Nabi SAW wafat. Jadi ayat tu kalau nak kira turun di Mekah, Mina di Mekah, tapi dia tidak termasuk dalam Makkiyah, dimasuk dalam Madaniyah sebab takrif tadi. Takrif Makkiyah sebelum hijrah, Madaniyah selepas hijrah. Jadi kalau kita nak terjemah Makkiyah tu turun di Mekah, Madaniyah tu turun di Madinah, tak bertepat, tidak berapa tepat. Yang kadang-kadang ayat tu diturunkan di Mekah tapi termasuk dalam Madaniyah. Sebab apa? Sebab dia telah pun diturunkan selepas daripada hijrah Nabi SAW. Jadi tak tepatlah kalau kita kata Makkiyah Madaniyah turun Mekah turun Madinah, tak tepat benda tu. Sama juga dengan orang yang bahas berkenaan innamal a'malu binniyat, contohlah hadis innamal a'malu binniyat, dia bahas bab niat sembahyang. Sebenarnya hadis innamal a'malu binniyat tu masa Nabi hijrah, sembahyang di Mekah lagi. Yang menyebabkan kita ni nak sembahyang kena usalli, kena niat. Jadi ustaz buat mari dalilnya innamal a'malu binniyat, setiap perbuatan itu dengan niat. Hadisnya tadilah innamal amal, sebab tu kita kena niat, kena usalli. Sebenarnya tak betul terjemah begitu, tak betul. Sebab innamal a'malu binniyat tu bukan hadis niat, dia hadis ikhlas. Bab ikhlas. Di situ Allah Taala cerita bab ikhlas, bukan bab niat. Kalau niat pun niat yang ikhlas, ada kaitan dengan ikhlas, bukan niat lah sembahyang. Kalau kita kata hadis tu niat pasal sembahyang, usalli, maknanya orang yang sembahyang di Mekah tu tak ada niat. Sebelum daripada hadis tu ada. Nampak ni? Mana apa khata' al-istidlal, salah daripada sudut pendalilan. Begitulah yang perlu kita perhati. Ilmu ni kita takut salah daripada sudut pendalilan. Bila dalil tu salah, maka mengajar pada orang pun salah, nak bawa pada orang pun jadi salah. Sebab salah kefahaman daripada awal lagi. Sebab itu ilmu usul, sama ada usul fiqh, usul tafsir, usuluddin dan sebagainya, adalah teras yang penting sekali dalam bab ilmu ni. Kalau tidak, kita akan mengalami kesalahan di dalam pendalilan. Dan saya yakin dan percaya tuan-tuan semua kalau mendalami dengan betul benda ni, tuan-tuan boleh tahu kesilapan-kesilapan. Kalau tuan-tuan dengar dalam internet ke, dengar dalam YouTube ke, dengar dalam apa ke, tuan-tuan tahu dah kesilapan di mana dia. Bila dia bercakap tu silap dia di mana. Kerana daripada usul tu tidak ada di atas apa yang dia cakap, apa yang dia sebut tadi. Kalau orang duk ceramah kata-kata guru kami, guru saya sebut, guru saya duk main guru dia je, tak ada qala Allah qala Rasul, itu masalah. Kita tidak condemn guru dia tu, tetapi guru dia tu mesti sebut hadis Nabi SAW. Kerana tidak ada gunanya perkataan seorang guru, seorang ustaz, kalau dia tidak sandarkan benda itu pada Nabi SAW. Baik. Sebab tu pelajaran berkenaan dengan Makkiyah dan Madaniyah ini amat penting supaya kita tidak terkeliru. Baik. Satu perkara penting perlu sekali diketahui anda sekarang ialah riwayat Ibnu
Ibnu Durais yang dikatakan dengan Ibnu Abbas dengan tertib surah-surah sama sekali tidak boleh dipegang, kan ialah munqati'. Munqati' maknanya terputus, riwayat yang terputus. Bila munqati' terputus, maka benda tu tak boleh nak pegang. Memang orang mengaji hadis kalau riwayat terputus tak boleh jadi hujah. Putus tengah jalan tak sampai ke Nabi nak jadi hujah macam mana? Baik. Sanad riwayat yang dikemukakan As-Sayuti dengan tertib surah juga bermasalah. Dia tidak harus, dan juga ia juga tidak harus dijadikan pegangan. Imam As-Sayuti sebut berkenaan tertib surah pun tak boleh pegang sebab munqati', sebab dia terputus tengah jalan. Tapi tidak bermakna kita menolak semua ilmu Imam As-Sayuti, tidak, sebab ada benda yang disebut betul. Cuma nilaian dia dalam bab ni kita tak boleh pakai, dia tak boleh pegang. Orang Melayu ni dia faham lain sikit. Bila kita kata dalam masalah ni kita tak boleh pegang Imam Syafi'i, dia kata Imam Syafi'i salah pula. Bukan kita tolak satu pendapat tu bermakna kita tolak semua pendapat dia. Tidak, itu salah. Kita tidak tolak semua pendapat dia. Tapi ulama ni dalam beberapa hal kita boleh pakai apabila benda tu benda yang kita panggil benda yang munasabah, benda yang sesuai. Tapi kalau benda tu benda yang tidak sesuai untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu, mana kita boleh pakai. Sebab tu saya banyak kali sebut, kalau kita sebut bab perniagaan, bab pinjaman apa, kalau ikut Imam Syafi'i payah kita banyak pakai dalil mazhab Hanafi dalam bab niaga ni. Sebab tu kita hidup dalam keadaan mudah. Bab makanan pun Syafi'i dia perhalusi betul, bab makanan ni boleh jadi ada orang pakai pendapat dia, alhamdulillah. Tapi kalau orang jadi ni nak orang panggil dunia zaman-zaman lah ni, contoh kita mungkin kita duduk di sini banyak kedai Melayu yang ada, tapi kalau kita duduk di Eropah dan banyak kedai-kedai mak saleh, adakah kita tak boleh masuk minum kopi, makan roti? Kita tak tahu benda tu datang daripada mana. Nampak ni? Adakah tak boleh benda tu? Kalau guna betul-betul ikut mazhab Syafi'i dan sebagainya, ada dalil dia. Tapi kita nak hidup pada zaman yang fiqh ni sifat dia terbuka. Baik, itu saya pernah sebut bahawa masalah bin Abdullah dengan tak bin Abdullah, kan kita duduk bising bin Abdullah, anak yang tidak sah tarah, duduk ada 500,000. Siapa nak selesai masalah tu? 500,000 tu nak bin Abdullah semua. Kalau dia anak sulung, biasa anak sulung lah berlaku gitu. Adik-adik di bawah ni bin ayah dia, kawan tu bin Abdullah. Adakah ayah dia nak kata dulu sebab bin Abdullah, sebab dulu ayah berzina dengan mak, nak kata gitu? Tak pernah sabar. Maka mudarat di situ lebih besar lagi. Sebab itu kita perlu, fiqh ni sifat dia luas, sifat dia kembang. Jadi kita kena mengaji benda-benda itu semua supaya kita tidak tersalah dalam bab ni. Jadi kita menolak pandangan itu bukan bermakna kita menolak Tuhan, tidak. Tapi pandangan yang kita tolak dalam masalah tu, dalam masalah lain kita boleh terima. Baik. Bilangan surah-surah Makkiyah dan Madaniyah, ini mudah je nak faham. Surah-surah Makkiyah ada 90 kesemuanya, dan surah-surah Madaniyah pula ada 24 kesemuanya. 90, 24. Setengah orang berpendapat Suratul Ra'du Ar-Rahman Ad-Dahri ni Al-Insan. Al-Insan, kalau tuan-tuan buka dalam Quran cari surah Ad-Dahri memang tak jumpa lah. Nama bagi Ad-Dahri itu Al-Insan, Al-Insan Ad-Dahri. Dan Al-Zilzal itu Iza Zulzilah, Suratul Zalzalah, Iza Zulzilatil Ardu Zilzalah, adalah surah-surah Madaniyah. Sedangkan yang sebetulnya keempat-empat surah itulah surah Makkiyah. Ada juga khilaf pendapat labak Makkiyah Madaniyah berdasar kepada sirah. Sedangkan keempat-empat tu dia kata lebih tepat lagi surah Makkiyah sebelum hijrah. Untuk lebih jelas lagi, surah-surah Makkiyah dan Madaniyah itu dalam tertib nuzulnya perlu dibahagikan kepada 3 peringkat.
Misalnya pertama peringkat permulaan, peringkat pertengahan dan peringkat akhir. Untuk memahami Makkiyah Madaniyah tu ada 3 peringkat. Peringkat permulaan, pertengahan dan peringkat akhir. Untuk memahami dan menentukan tertib surah Makkiyah agak sukar, dia kata. Susah. Tua kitab sendiri kata susah. Maulana besar ni lah, dia kata susah, sukar. Anda terpaksa menggunakan bukti-bukti luaran dan juga bukti-bukti dalaman dalam usaha menentukannya. Bukti luaran mungkin berdasar kepada suatu peristiwa diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Bukti dalaman pula akan diperoleh dengan mengkaji isi kandungan surah berkenaan. Di dalamnya akan ada isyarat-isyarat menunjukkan termasuk dalam surah turunkan di peringkat tertentu. Baik. Tadi kita dibahagi pada 3 peringkat. Surah-surah Makkiyah Madaniyah ni kita bahagi pada 3, iaitu peringkat permulaan, pertengahan dan akhir. Kerana itulah dakwah Nabi SAW. Baik, kita tengok peringkat dia. Peringkat-peringkat kehidupan Rasulullah SAW. Peringkat kehidupan Rasulullah SAW di Mekah dapat dibahagi kepada 4 bahagian pula. Banyak bahagian tu. Tak? Kita tulis sikit lah. Baik. Yang pertama, Makkiyah. Madaniyah. Makkiyah dan juga Madaniyah. Dia terbahagi kepada 3. Permulaan, pertengahan dan juga akhir. Permulaan, pertengahan dan juga akhir. Untuk kaji 3 Makkiyah Madaniyah. Permulaan, ada tengah, ada akhir. Ini secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Baik. Peringkat hidup Nabi SAW, kalau kita tengok peringkat hidup Nabi semasa di Mekah. Semasa di Mekah. Ini satu bab. Peringkat hidup Nabi SAW semasa di Mekah dapat dibahagikan kepada 4 bahagian. Kita buat sini. Kita balik pada nombor 1. 1 dan nombor 2. Nombor 1, Makkiyah. Makkiyah ni boleh dibahagi kepada 4 bahagian. Dia pecah 4 saja. 1, 2, 3, 4. Mana 4 bahagian tu? Baik. Dalam 4 bahagian ni, 4 bahagian ni semua ni ada 90 surah. Dalam 4 bahagian ni ada 90 surah. Baik. 9 surah. Di bawah dikemukakan menyatakan 4 bahagian tu. Peringkat pertama, permulaan baginda menjadi nabi, permulaan daripada baginda menjadi nabi sehingga tahun ketiga kenabian. Mula jadi nabi sehingga tahun ketiga kenabian. Itu peringkat pertama. Bawah belakang ni kita jangan baca lagi. Tengok depan. Peringkat kedua, bermula dari tahun keempat hingga tahun kelima kenabian.
tahun yang keempat hingga ke 5 kenabian. Dan yang ketiga adalah surat sebelah tu, 3 bermula daripada tahun ke-6 kenabian sehingga ke berapa tu? Ke-10 kenabian. Baik. Dan peringkat yang keempat dah berjumlah, peringkat keempat dari tahun ke-11 kenabian hinggalah Nabi Hijrah. Hijrah ni tahun ke-13 lah kenabian. Baik. Kita tengok ni dulu. Makkiyah 90 surah. Ni pembahagian dia 1 sampai 3, tahun kenabian 4 sampai 5. Dia lain-lain cerita ni dalam surah ni. Lain-lain cerita. Walaupun dia Makkiyah, tapi dia lain cerita. Kita tengok apa dia cerita dia. Kolom yang tengah tu. Dakwah Nabi di peringkat ini berlangsung secara sulit dan dia berterusan selama 3 tahun. Ni tahun pertama dakwah sulit ataupun sir. Itu tahun pertama, sulit dan sir. Dan di sini dalam ini adalah 13 surah diturunkan pada baginda. Ada 13 surah. Tahun yang pertama. Kemudian tahun yang kedua 4 sampai 5 tu, iaitu dia berlangsung dalam masa 2 tahun. Dalam masa ini dakwah disampaikan secara umum. Ini dakwah terbuka. Dalam masa terbuka ini, iaitu 42 surah diturunkan. Yang ke-6, 6 sampai 10, iaitu zaman ini adalah zaman yang berlangsung. Dia berlangsung dalam masa 5 tahun. Di sini dalam masa 5 tahun. Dan pada saat ini 22 surah diturunkan. 22 surah diturunkan. Dan tahun keempat dia berlangsung dalam masa 3 tahun. Dan di sini berapa surah? Tahun keempat tu 13 surah. Jumlah semua sekali 90, balik pada awal tadi saya sebut tadi, balik-balik ni 90 surah ada semua sekali. Baik, ini saya tulis secara ringkas nak suruh nampak faham sikit. Bila tulis tu faham. Baik. Jadi semua ni hasil daripada penelitian dan pemahaman ayat yang macam mana kita nak tengok. Baik, sekarang ni dia sebut senarai surah-surah yang diturunkan di peringkat pertama kenabian. Dia pergi pada kolom awal tadi. Senarai surah-surah peringkat pertama kenabian. Wahyu pertama dengan turunnya 5 ayat daripada suratul Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Turunnya pada bulan Ramadan. Allahumma barik syahr Ramadan bil Qur'anil Karim. Berkati kita dengan Ramadan dengan Al-Quran. Dalam masa 3 tahun pertama itu sebanyak 13 surah. Dia kata tidak semestinya selengkapnya kepada Rasulullah SAW. Perincian yang dapat dilihat di bawah ini. Baik, kita tengok bawah tu. Surah 96, Suratul Alaq. 5 ayat pertama surah Alaq merupakan wahyu yang mula-mula sekali turunkan kepada Nabi kita. Masa tu Nabi di Gua Hira. Jibril mari peluk Nabi sampai Nabi tak nak menyawa, suruh baca. Pada ketika itu Nabi kata ma'ana biqari, saya tidak pandai membaca. Sehinggalah kesian juga ke Nabi kita. Dipeluk begitu, kesian juga ke dia, tak pandai membaca, tak reti nak baca, suruh baca lagi. Sehingga iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi boleh ikut.
Kerana janji Allah Ta'ala telah pun ada bahawa Nabi benda lain boleh lupa, tapi bab Quran ni dia tak lupa, dia tak akan lupa, dia sentiasa duduk dalam dada Nabi, dijaga oleh Allah Ta'ala. Surah yang seterusnya itu surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Tu di antara ayat, 5 ayat di permulaan surah Al-Mudaththir diturunkan di peringkat yang kedua, peringkat pertama kenabian. Yang surah 73 Al-Muzammil. Nah, lepas Al-Mudaththir turunnya Al-Muzammil. Baik, kita sebut sikit kaitan di antara Al-Mudaththir dengan Al-Muzammil. Kalau kita tengok Quran, suratul Mudaththir dengan Al-Muzammil. Mudaththir Allah Ta'ala sebut ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Allah Ta'ala sebut ya ayyuhal mudaththir. Satu. Yang kedua, kum. Tuan-tuan boleh tengok dalam apa ni terjemahan makna dia. Kum anzir. Tu pertama. Saya nak tunjuk kaitan antara dua surah ni. Yang keduanya iaitu suratul Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laylu illa qalila. Baik, kita ambil dua ni. Ayat pertama ni yang Mudaththir kum fa'anzir, yani kum fa'anzir adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut kum fa'anzir. Yang pertama adalah perintah dekat Melayu sana. Yang pertama perintah berdakwah. Yang kedua ni perintah qumil lailu illa qalila salat, malam atau berhubungan dengan Allah. Baik, yang saya nak sebutnya, cuba tengok betul-betul. Yang ni berdakwah, yang ni bina hubungan dengan Allah. Kita nak sebut bahawa di dalam kedua-dua ini, orang yang berdakwah dia mesti bina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, barulah dakwah dia jadi kuat. Sebabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang tak ada tempat bergantung. Nak bergantung pada siapa? Nak bergantung pada siapa? Siapa yang boleh tolong Nabi? Tak ada. Orang yang disegani, apa ni, macam contohnya Tok Wan dia yang menjadi Sayyidul Makkah, ketua Makkah, mati. Dakwah ni dia perlu ada kekuatan.
Tapi Allah Subhanahu wa taala nak beritahu bahawa kekuatan yang sebenar itu ada pada Allah. Sebab tu kita ni kalau tidak boleh bangun sembahyang tengah malam, kita dikira orang yang paling lemah dalam hidup kita. Bukan banyak pun, 2 rakaat je. Kalau Ramadan ni lagilah kena banyak sikit, lipat kali ganda amalan banding dengan biasa. Sebab apa? Sebab kita nak rebut peluang Ramadan ni. Dan Allah Ta'ala kaitkan dua. Muzammil kum fa'anzir itu dakwah. Yang kedua, qumil lailu illa qalila. Bina hubungan malam dengan Allah Ta'ala. Sebab apabila malam tu orang tu mengadu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tu merayu pada Allah di atas apa yang dia kena seksa tu macam mana, maka Allah Ta'ala beri kekuatan kepada dia. Apa dia kekuatan itu? Allah Ta'ala bagi perkataan dia diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Allah Ta'ala beri perkataan itu teguh, pendirian dia teguh, dan nak buka pintu hati orang supaya terima ni. Tuan-tuan bayarlah, orang Mekah kan, kampung Nabi sendiri tak terima. Tapi apabila orang Madinah terima Nabi, ajak Nabi duduk di Madinah. Itu perbezaan yang kita dapat nampak dalam ayat ini. Baik, senarai surah di peringkat pertama kenabian saya sebut tadi, Al-Alaq, Mudaththir, Muzammil. Suratul Fatihah, surah pertama, mempunyai 7 ayat yang lengkap sebagai satu surah. Kemudian suratul Duha, Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Surah ayat yang ke-11 diturunkan, surah mengandungi 11 ayat, diturunkan selengkapnya selepas tempoh senggang turun wahyu untuk menghiburkan hati Nabi SAW. Lepas pada tu lama wahyu tak turun. Siapa musyrikin Mekah kata ni Muhammad ni Tuhan dia lupa ke dia dah. Apa orang kata gitu ke Nabi? Mu tak usah duduk kata apa lah Muhammad, Tuhan mu ni lupa dah kamu. Kalau Tuhan mu ingat ni, taklah turun wad-duha, demi waktu duha. Waktu kita ni lah, waktu duha. Waktu duha tu start daripada pukul 8 sampailah pukul 11, nak dekat-dekat tengah hari. Waktu tu panas pun tidak, sejuk pun tidak, stabil je. Waktu yang penuh dengan ketenangan. Di situ ada waktu duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tak lupa Muhammad, tak lupa. Itu di antara benda yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bila putus wahyu, turun surah Duha, Allah Ta'ala nak hiburkan hati Nabi SAW. Kemudian mari surah Al-Insyirah, Alam Nashrah. Surah ini diturunkan dalam tempoh senggang wahyu juga untuk menghiburkan hati Nabi. Kemudian surah 81, surah At-Takwir. Sebahagian besar kandungan surah ini itu menggambarkan keadaan suasana kiamat. Manusia mula diberi peringatan tentangnya. Lepas tu surah Al-Infitar, surah ini menggambarkan perihal hari kiamat. Manusia diberi peringatan tentangnya. Surah Al-Qadr, dia menyatakan kelebihan dan nilai wahyu yang berupa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Kemudian surah Zilzal, itu iza zulzilatil ardu zilzalaha, menggambarkan perihal kiamat dan mengingatkan manusia tentangnya. 10 surah yang ke-100, Al-Adiyat wal-Adiyat dhabha fal-muriyat qadha fal-mughirat subha, menceritakan tentang kehidupan selepas mati. Surah ini juga menceritakan tentang betapa beberapa sifat keji manusia. Kemudian surah yang ke-101, suratul Qari'ah. Surah ini menceritakan tentang hari kiamat dan beberapa perkara yang akan nyata pada hari itu. Dan suratul Asr, rahsia membuatkan seorang manusia tidak kerugian dalam kehidupan yang diberitahu dalam surah ini. Baik, kalau kita perhati di awal kenabian ini, senarai surah turunkan di peringkat pertama Nabi ni semua berakidah ni. Yang pertama sekali suruh berdakwah, bina hubungan dengan Allah. Lepas tu Allah Ta'ala pun suruh supaya, Allah Ta'ala pun sebut suratul Fatihah sebagai ibu kepada segala surah. Lepas daripada tu ada hiburkan hati Nabi. Selepas Nabi ditekan, Nabi ditindas di peringkat awal, 2 surah yang menghiburkan hati Nabi SAW. Lepas daripada tu kiamat.
soal kiamat. Kerana kiamat ni lah benda yang tidak diterima oleh musyrikin Makkah. Dengan mereka mengatakan aidza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid, adakah kami ni elok-elok nak jadi tulang belulang, kami akan jadi semula tanah, nak jadi orang balik. Tak menasabah. Bila tak menasabah tu, Allah Ta'ala pun turunlah surah-surah yang berkaitan dengan ini, berkaitan dengan kiamat. Kerana beriman kepada Allah dan hari akhirat merupakan tonggak kepada keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dengan hari akhirat, falyukrim dhaifah, memuliakan tetamu. Kenapa disebut yu'minu billah, iman pada Allah dan hari akhirat menjadi tonggak dalam keimanan? Kerana itu adalah asas. Kalau kita tengoklah surah ni memang betul. Senarai yang pertama surah diturunkan ini yang kita baca tadi, sebanyak berapa surah tadi? 13 surah ni. Semua ni cerita bab akhirat, dimulakan dengan dakwah, hubungan dengan Allah. Lepas tu ibu segala surah Fatihah, baru disebut kiamat. Ada yang turun wahyu menghibur ke hati Nabi, sebab nak bawa dakwah ni mesti hati tenang, mesti hubungan dengan Allah Ta'ala kuat. Di sana ada akhirat. Lepas tu disebut lagi akhirat lagi, disebut lagi wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu di antara senarai surah di peringkat awal kenabian. Baik. Kalau kita tengok Nabi peringkat awal ni, masa Nabi berdakwah secara rahsia-rahsia tu kan, di rumah kawan tu, Nabi buat halaqah Quran di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Dan kalau tuan-tuan pergi ke Mekah tu, di sebelah istana ada lorong kecil yang boleh sampai dekat Marwah. Diturun daripada hotel Safwah tu, beli straight di Babul Bilal, ada nama Bab Bilal. Di situ tuan-tuan pergi sebelah kiri tu, ada di ujung sana, ada di situ katanya pintu tu Babul Arqam ataupun Darul Arqam. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, rumah dia pun situ, tempat Nabi berdakwah. Orang panggil peringkat permulaan. Nabi buat halaqah Quran ya. Baca Quran, baca pun surah-surah turun ni lah. Surah-surah berkaitan dengan akidah ni, iza zulzilatil ardu zilzalaha dan sebagainya. Jadi musyrikin Mekah ni dia pergi dengar Nabi baca Quran, dia rasa seronok dengan Quran, tapi bila balik lawan Nabi. Senok tu ada dah, rasa betul Quran ni, tapi oleh kerana benda dia duduk di depan, malu ke orang, pangkat, kedudukan, yang menyebabkan dia terhalang daripada hidayah Allah Ta'ala. Begitulah manusia ni, kalau tak mau terima kebenaran kerana terhalang dengan dunia, Allah Ta'ala tutup pintu hati. Sampai bila-bila pun Tuhan tutup. InsyaAllah esok kita sambung senarai surah diturunkan di peringkat kedua kenabian. Ini agak terperinci sikit, dan di sana kita boleh beza di antara peringkat pertama, peringkat kedua tu macam mana. Sebelum pergi pada peringkat hijrah ke Habasyah dan sebagainya, kita boleh tengok macam mana cara Tuhan susun surah tu supaya nampak Quran tu mukjizat. Ni kita bincang ni berdasar pada tertib yang disebut tadi, tertib surah. Tertib yang peringkat awal tadi, usul yang ke-8, berdasarkan tertib turun ayat dan surah. Turun ayat dan juga surah. Yang berdasar pada yang kedua tu, berdasar pada mushaf dan Al-Quran ni, mula-mula Fatihah, Al-Baqarah semua pun ada dia punya mukjizat dia juga. Sebab apa Allah Ta'ala susun gitu, mula-mula Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan sebagainya. Sebab apa? Ni kita bincang susun daripada sebab turunnya ayat dulu. Tu kedua-dua keadaan kita ambil. Kedua-dua keadaan semuanya menampakkan Quran ini mukjizat. Bukannya rekaan Allah Ta'ala, bukannya rekaan Nabi SAW. Allah yang buat Quran dan menyusun Quran ini. Allahu Akbar. Itulah yang mampu kita syarah pada hari ini. Mudah-mudahan diberkati Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.